Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aina Amira dan ini ahli kumpulan kami iaitu Natasha Amira dan Syazwina Amani. Kami akan membincangkan mengenai hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Perkataan nafkah berasal daripada kalimah al-haq yang bermaksud benar, petunjuk dan kewajipan. Setiap manusia mempunyai hak dalam semua perkara seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Manakala dalam perbincangan ini akan membincangkan mengenai hak isteri, dan hak isteri adalah merangkumi hak berbentuk kewangan dan bukan kewangan. Tambahan lagi, seorang isteri itu juga berhak dalam nafkah zahir dan batin, kasih sayang dari suami dan hak dalam mendapatkan keadilan. Seterusnya, nafkah dari segi bahasa adalah mengeluar dan membelanjakan, iaitu bermaksud tiap-tiap sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang kepada seseorang yang lain. Nafkah juga merupakan sebahagian daripada hak isteri terhadap suami, dan ianya merupakan hak yang berbentuk harta bagi isteri selain mahar. Antara bentuk nafkah adalah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, pembantu dan kelengkapan rumah. Tegasnya, nafkah merupakan tanggungjawab suami dan suami wajib memberi nafkah kepada isterinya. Tambahan, nafkah juga adalah sedekah sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud, nafkah yang diberikan oleh seorang lelaki kepada ahli keluarganya adalah sebagai sedekah. Seterusnya, syarat wajib bagi nafkah adalah apabila isteri telah menyerahkan dirinya bagi kemanfaatan suami, apabila isteri telah mengandungkan zuriat suami, menyusukan dan mendidik zuriat suami, dan apabila isteri telah menjaga diri, rumah dan harta ketika ketiadaan suami. Seterusnya, jenis nafkah terbahagi kepada dua, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir merupakan keperluan seperti belanja untuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal bersesuaian dengan kemampuan suami. Manakala nafkah batin pula adalah cara muamalah antara suami dan isteri dalam menjaga kesejahteraan hubungan. Seterusnya, kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya adalah berdasarkan kepada keperluan, kemampuan dan kedudukan kewangan suami tersebut. Secara dasarnya adalah mengikut kemampuan suami. Pengertian poligami adalah apabila seseorang yang mempunyai dua atau lebih pasangan hidup dalam waktu masa yang sama. Dalam kata sebenar adalah poligini yang bermaksud seorang suami yang mempunyai dua atau lebih isteri dalam waktu masa yang sama. Perkataan poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata poli yang bermaksud banyak dan gamin yang bermaksud kahwin. Jika digabungkan akan bermaksud suatu perkahwinan yang banyak. Dalam bahasa Arab pula, poligami disebut ta'adud az-zawajah. Poligami didefinisikan dengan perkahwinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan. Menurut Undang-Undang Poligami di Malaysia dalam Akta 303 atau Undang-Undang Keluarga Islam yang menyatakan jika seseorang lelaki yang ingin berkahwin lebih dari satu harus membuat permohonan ke Mahkamah Syariah bagi menentukan sama ada layak atau tidak berkahwin lebih dari satu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syazwina Amani binti Abdul Jalil dan saya akan menerangkan tentang syarat poligami dan hak-hak isteri. Syarat poligami yang pertama adalah sehingga 4 isteri sahaja yang boleh berpoligami. Yang kedua, dapat memberi keadilan yang sama rata kepada semua isteri dari sudut kebenaran seperti tempat tinggal, makan, minum, pakai dan giliran. Yang ketiga, berkemampuan dari segi harta benda. Dan yang keempat adalah seterusnya, bagi hak isteri muda yang baru berkahwin. Yang pertama, jika isteri muda yang baru dikahwini adalah anak dara, maka diberikan hak kepadanya untuk bersama-sama suami selama 7 hari berturut-turut dari awal perkahwinan. Yang kedua, jika isteri muda tersebut adalah janda, hak untuk bersama suami adalah selama 3 hari berturut-turut dari awal perkahwinan. Berdasarkan dalil, bagi anak dara 7 hari dan janda 3 hari, kemudian kembali pusingan kepada semua isteri. Daripada riwayat Al-Durqutni. Seterusnya, bagi pengertian nusyuz.
Suami dan isteri masing-masing menggalas tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dalam sesebuah rumah tangga perkahwinan. Dalam keadaan tertentu, isteri atau suami mungkin telah menjadikan konflik rumah tangga sehingga terlajak dan melanggar hukum-hukum syarak dan boleh menjadi nusyuz terhadap pasangannya. Menurut kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, nusyuz bermaksud derhaka dan tidak taat. Isteri nusyuz bermaksud isteri menderhakai dan tidak mentaati suami sebagaimana yang diperintahkan oleh syarak. Dari segi istilah, pelbagai definisi telah diberikan oleh para ulama. Definisi bagi nusyuz menurut Imam Shirazi, isteri yang menderhakai, angkuh serta ingkar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka mengenai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami. Seterusnya, pembahagian nusyuz terbahagi kepada dua. Yang pertama, nusyuz isteri, iaitu isteri yang dianggap melakukan perkara yang derhaka atau ingkar terhadap suaminya seperti keluar rumah tanpa izin suami, tidak mahu memenuhi hak suami terhadapnya atau lain-lain yang menjadi tanggungjawab si isteri. Yang kedua, nusyuz suami. Kebanyakan masyarakat kita masih beranggapan bahawa nusyuz hanya berlaku oleh si isteri terhadap suaminya. Sedangkan perbuatan ini juga boleh berlaku melalui si suami terhadap isterinya. Seorang suami boleh dikatakan nusyuz apabila mengabaikan tanggungjawabnya sebagai suami seperti tidak menyediakan nafkah zahir dan batin, menyakiti dan mendera isteri, atau suami tidak berlaku adil dalam bergilir bagi mempunyai isteri yang lebih daripada seorang. Bagi hukum nusyuz, ianya adalah haram dalam Islam dan merupakan satu dosa yang besar. Nusyuz juga boleh memberi kesan kepada hukum nafkah. Seorang suami tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada isteri yang nusyuz. Contoh apabila isteri enggan tinggal di rumah yang dipilih oleh suami tanpa alasan yang munasabah, maka isteri boleh hilang hak untuk mendapat nafkah. Nafkah yang tidak diberi oleh suami nusyuz pula boleh dituntut di mahkamah syariah mengikut peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam. Menurut Akta, jika seorang isteri dengan sengaja tidak menurut perintah suaminya yang sah mengikut hukum syarak, maka boleh didakwa di bawah Seksyen 129 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan. Sekiranya mahkamah tidak memperkenankan tuntutan suami, maka isteri tidaklah dianggap nusyuz dan terus berhak untuk dilayan atau menerima hak-haknya sebagai isteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Natasha Amira. Saya akan membentangkan punca dan juga langkah atau tindakan yang boleh diambil oleh isteri sekiranya suami tidak menjalankan tanggungjawab mereka dalam memberi nafkah. Punca yang pertama adalah kurang didikan ilmu agama. Kurang didikan ilmu agama adalah hal pengurusan rumah tangga, menyebabkan suami mengambil sikap sambil lewa dalam hal pemberian nafkah kepada isteri. Suami selalu berasakan bahawa kewajipan memberi nafkah kepada isteri adalah tidak wajib. Tambahan pula, jika isteri itu merupakan seorang yang bekerja dan juga mempunyai pendapatan sendiri, maka suami makin mengambil sikap sambil lewa terhadap pemberian nafkah kepada isteri. Punca yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi suami yang ada naik turun menyebabkan suami tidak dapat memberikan nafkah kepada isteri. Tidak lari juga kepada suami yang kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan menyebabkan pendapatan suami berkurangan atau tiada pendapatan yang tetap. Hal ini menyebabkan berlakunya keadaan di mana suami tidak dapat memberikan nafkah kepada isteri mereka. Seterusnya adalah tindakan yang boleh diambil oleh isteri sekiranya suami mengabaikan tanggungjawab mereka dalam memberi nafkah. Tindakan yang pertama adalah menasihati dan berbincang dengan pasangan dengan cara yang baik. Isteri boleh menggunakan peluang ini dengan menasihati pasangan mereka mengenai tanggungjawab nafkah yang sudah menjadi kewajipan suami sebagai ketua keluarga. Nafkah suami kepada keluarganya adalah wajib dalam tuntutan agama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Mulakan nafkah dengan dirimu. Jika masih berbaki, berikan kepada saudara maramu yang terdekat, dan jika masih berbaki lagi, berikanlah kepada mereka, dan seterusnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun begitu, jika nasihat isteri tidak dapat digunakan oleh suami sebaiknya, maka isteri haruslah meminta pertolongan daripada ahli keluarga untuk menasihati suami akan kewajipan nafkah tersebut. Tindakan yang kedua adalah tuntutan fasad di mahkamah syariah. Perbincangan ataupun nasihat sebenarnya tidak menjadi jalan penyelesaian kepada masalah pemberian nafkah suami kepada isteri. Jadi, isteri boleh menggunakan jalan penyelesaian seterusnya, iaitu menuntut tuntutan fasad di mahkamah syariah. Fasad merujuk kepada melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri melalui kuasa yang ada pada hakim atau kadi atas sebab-sebab dan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak. Hukum bagi tuntutan fasad dalam perkahwinan adalah harus bagi menjaga kemaslahatan kedua-dua belah pihak. Salah satu syarat yang membolehkan seorang isteri menuntut tuntutan fasad di mahkamah syariah ialah tidak memberi nafkah kepada isteri dalam tempoh 3 bulan. Jadi, isteri boleh menuntut tuntutan fasad di mahkamah syariah atas sebab masalah pemberian nafkah oleh suami. Hikmah daripada tuntutan fasad ialah ianya memberi peluang kepada isteri untuk membuat tuntutan pembatalan perkahwinan oleh kerana isteri tidak berhak dalam memegang talak dalam perkahwinan. Sebagai kesimpulannya, Imam Asy-Syaukani juga telah menyebut, nafkah kepada keluarga adalah tetap wajib walaupun ketua keluarga jatuh miskin, manakala nafkah kepada ibu bapa hanya wajib jika anak mampu. Para ulama juga telah bersepakat agar wajibnya mendahulukan nafkah anak isteri sebelum ibu bapa. Ini menjelaskan bahawa nafkah suami kepada isteri adalah menjadi kewajipan yang wajib dilakukan oleh setiap suami. Isteri juga berhak dalam menuntut keadilan bagi pihaknya jika suami tidak menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang suami.